ubatan herba, pizza, pusat rawatan. Produk halal kita berjaya buka cawangan di luar negara. Apakah produk tersebut? Bersama saya kita melihat produk halal negara kita yang mendapat tempat di pasaran luar negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita dalam rancangan Ejen Halal. Herba Penawar Al-Wahidah atau lebih dikenali sebagai HPA tidak asing lagi bagi kita. Kopi Radik antara produk kegemaran ramai. Kini kejayaan HPA bukan sahaja di Malaysia, malah telah berjaya mengembangkan perniagannya nun di luar sana. Bagaimanakah pihak HPA berjaya berbuat demikian? Bersama saya kita terbang ke Jakarta, Indonesia untuk melihat kejayaan HPA. Herba Penawar Al-Wahidah HPA telah wujud sejak tahun 1987 lagi. Perusahaan yang diusahakan oleh Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad yang berasal dari kampung mata air Perlis ini telah berkembang hingga ke kota Jakarta. Cawangan HPA di Jakarta dibuka sejak tahun 2000 secara kecil-kecilan terlebih dahulu. Tujuan utama perubahan perusahaan ini ialah untuk memberi pengetahuan mengenai ubatan herba tradisional yang mampu dijadikan salah satu rawatan alternatif kepada masyarakat. Seperti yang mana kita tahu, produk HPA terkenal di negara kita. Dan untuk pengetahuan anda, produk HPA juga boleh didapati di sini, iaitu di Jakarta, Indonesia. Di antara produk yang boleh didapati di sini adalah seperti Kopi Radik dan Radik Pizza House. Persoalannya, bagaimanakah pihak HPA berjaya untuk membuka cawangannya di luar negara seperti di sini? Asasnya kita membawa pengembangan HPA iaitu kita mengeduket masyarakat dalam bentuk pendidikan. Ya, apa yang akan kita terapkan ialah perubatan herba Melayu yang kita kenali sebagai ubatan Jawi. HPA memperkenalkan perubatan Jawi yang berdasarkan kepada Tibun Nabawi, berdasarkan pada pengobatan Rasulullah SAW. Mewujudkan jaringan produk herba sebagai satu cara pengobatan yang baik serta membentuk anggota yang dinamis, progresif dan berwibawa merupakan visi dan misi HPA. Selain itu, HPA turut menyediakan kemudahan kepada pekerjanya untuk terus mengembangkan pengetahuan dan memantapkan lagi perusahaan yang dijalankan. Kini, jumlah pekerja HPA di Jakarta sudah melebihi 150 orang. Keutamaan pelanggan menjadi perhatian pihak pengurusan. Untuk menjamin organisasi yang lebih profesional, beberapa bahagian yang diketuai oleh pengurus-pengurus terlatih telah diwujudkan. Antaranya adalah bahagian pemasaran, bahagian penyelidikan dan pembangunan, bahagian sistem pengurusan maklumat, dan bahagian keuangan. Selain daripada semua kaki tangannya di sini beragama Islam, kebersihan tempat penyimpanan produk juga amat dititik beratkan. Ini bagi mengelak daripada sebarang pencemaran yang boleh menimbulkan syubhat ataupun keraguan. Contoh satu industri halal, ya, lagi beretika dengan etika Islam, insya-Allah. Pengesahan halal telah diberikan oleh pihak Majlis Ulama Indonesia kepada semua produk yang dikeluarkan oleh pihak HPA. Dengan kelulusan halal yang diberikan, lebih meyakinkan pengguna yang menggunakan produk keluaran HPA ini. Walaupun produk seperti Kopi Radik yang dibawa masuk dari Malaysia ke Indonesia telah mendapat pengesahan halal dari pihak JAKIM dari Malaysia, pihak pengusaha HPA masih membuat permohonan halal dari Badan Halal Indonesia. Jika di negara kita pihak JAKIM yang bertanggungjawab dalam memberi persetujuan halal ke atas sesuatu produk sebelum ia dipasarkan. Kalau di Indonesia, pihak MUI ataupun Majlis Ulama Indonesia yang akan bertanggungjawab dalam memberi setujuan halal. Persoalannya, bagaimanakah pihak HPA berjaya
mendapatkan sejarah dari pihak MUI? Untuk Indonesia juga kita perlu mendapatkan sejarah halal, tetapi seperti mana yang saya sebutkan bahawa HP mempunyai kilang-kilang yang joint venture dengan produk tempatan, ya, di mana pada setiap produk yang kita nak keluarkan ini mestilah mendapat kelulusan daripada Majlis Agama Islam, ya. Dan setiap kelulusan itu akan diberi nombor daftar dan HP mengikut apa juga yang telah ditentukan oleh prosedur. Memperoleh pengesahan atau sertifikasi syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, terlebih dahulu diadakan audit atau pemeriksaan di lapangan. Selain dari ubatan herbanya, pihak SPA turut membuka pusat rawatannya sendiri. Nak tahu pusat rawatan apa? Teruskan bersama Eja Halal selepas ini. HPA telah berhasil menggabungkan produk-produk herba secara komersial. Hingga kini, 81 produk telah dipasarkan dan masih banyak yang akan dihasilkan pada masa yang akan datang. HPA Industries Sdn Bhd begitu fokus terhadap produk herba yang akan dihasilkan. Bahan-bahan herba seperti pegaga diusahakan sendiri di ladang-ladang milik HPA. Penguasaan terhadap bahan utama ini dilakukan agar mutu dan kualiti produk yang dihasilkan terjamin. Ini herba kelawar dimakan 2 kali sehari, pagi dan sore. Terima kasih. Lazimnya, herba yang digunakan adalah semula jadi yang dipetik dari pokok herba yang ditanam. Dan khasiatnya adalah salah satu faktor menyebabkan ia menjadi tanaman komersial. Namun, sejauh manakah pengusaha dalam memastikan tiada sebarang bahan syubhat ketika penanamannya? HPA ini dia terlibat daripada proses awal lagi. Kita kalau di Malaysia kita punya kilang ataupun mempunyai baja organik kita sendiri. Kita tidak gunakan baja organik di luar lah. Kalau di Indonesia juga begitu. Kita menggunakan baja organik yang dikeluarkan oleh kita sendiri atau dikeluarkan oleh ahli-ahli kita yang melibatkan diri dalam industri ataupun di peringkat peladanan. Jadi apa yang kita pastikan bahawa mereka tidak menggunakan daripada sumber-sumber yang haram ni, dan mereka benar-benar menggunakan organik, dan sebenarnya mereka juga mempelajari ilmu pembuatan baja organik ni daripada IT HPA juga. Ciri-ciri produk herba yang dikeluarkan oleh pihak HPA adalah seperti berikut. Dikilangkan mengikut standard Good Manufacturing Practice. Diluluskan oleh Biro Pengelolaan Farmaseutika Kebangsaan bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Diiktiraf halal oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Menggunakan 100% herba. Tidak mengandungi sebarang bahan kimia. Tidak mengandungi steroid. Melepasi ujian had kandungan logam berat. Gunakan tanpa was-was. Indonesia terkenal dengan rempah ratus, ubatan herba dan jamu. Malahan produk HPA kebanyakannya diperbuat daripada herba. Namun, bagaimanakah persaingan dan sambutan produknya di sini? Permintaannya sangat tinggi. Ya kan, boleh saya katakan hal ini demand itu lebih tinggi daripada pengeluaran kita. Maksudnya, jadi kita masih lagi boleh dapat memenuhi daripada segi permintaan produk-produk tersebut. Kalau kita melihat angka atau jumlah para ahli HPA hari ini hampir 400.000, dan saya kira ini merupakan satu bukti yang sangat jelas bahwa memang HPA telah hadir berada di masyarakat Indonesia. Selain penghasilan produk herba,
HPA di Jakarta turut mengorak langkah dengan membuka pusat rawatannya sendiri. Pusat rawatan yang dikenali sebagai Institut Teknologi ini menyediakan rawatan seperti bekam, akupunktur, rawatan mata menggunakan komputer. Pusat rawatan ini turut mempunyai pelajarnya sendiri yang berminat untuk mempelajari mengenai herba. Malah kebanyakan tenaga kerja di pusat perubatan ini juga merupakan penuntut di institut ini. Bukan mudah untuk sesuatu produk itu menembusi pasaran luar. Namun berlainan pula dengan pihak HPA, bukan sahaja berjaya membawa masuk produknya, malah dia turut membuka pusat pengubatannya sendiri yang dikenali sebagai Institut Teknologi HPA Jakarta. Pusat mengajar ini telah berjalan selama 11 tahun. Dulunya kami kenali sebagai Intibah, Institut Latihan Herba Al-Wahidah, di mana pelajar-pelajarnya melebihi daripada 50,000 orang yang mengikuti program pelatihan ini di, kita katakan, di wilayah atau di sini disebut sebagai provinsi di Indonesia ini. Penerimaan produk-produk Malaysia di pasaran luar amat menggalakkan. Di Jakarta, HPA bukan saja terkenal dengan ubat-ubatan herbanya, malah HPA terus mengorak langkah dengan membuka restoran makanan segera. Apakah restoran tersebut? Nantikan dalam Eja Halal selepas ini.